Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu ni ada dalam 5 minit. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Okey, kawan-kawan kita di luar sana, Assalamualaikum. Dan selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ni kita dengan Ustaz Isam untuk letak outdoor siri yang ke-12. Okey. Ustaz, dia punya lagu tu dengar kan? Dengar. Ustaz dengar lagu tak? Dengar? Jangan. Ya Hanana Nabi Ahmad. Minta kawan-kawan kita yang di luar sana, Faizam Ibrahim dah masuk, Fakrul Slumber, minta tolong dia punya audio dengar kan, tolong tulis sikit dekat komen. Faizam Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan Ustaz. Audio dengar tak? Suara dan gambar jelas dari KK. Dengar terang dan jelas. Terima kasih Fakrul Slumber, Muhammad Syuaib daripada Kedah, daripada Ustaz. Terima kasih adik Nuraimi Ali. Wow. Terima kasih kerana hadir. Minta kawan-kawan share dengan kawan-kawan yang lain juga lah. Nabi Ahmad ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلانا بمحمد. Muhammad Zamani Muhammad, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sheila, Waalaikumsalam Sheila. Terima kasih hadir. Hadir dan kongsi dengan kawan. Suara dan gambar jelas dari KK, dari Kota Kinabalu. Terima kasih Faizam. Aizam ni bila nak jadi moderator pula ni. Ni kita bagi Sheila pula lah. Assalamualaikum Nuraimi. Waalaikumsalam. Tuan-tuan hadir dan share. Ustaz clear. US clear ke Ustaz clear? Allah. Okey, kita attendant dah makin masuk. Ada 14 orang lah Ustaz. Ustaz okey ya? Suara dengar ah? Apa boleh cakap? Alhamdulillah. Dengar dengan baik. Dengar ah? Okey. Kita tunggu lagi 2-3 minit lagi. Abang Malik Mahmud. Okey, Malik Mahmud, Abang Malik. Ni saya punya geng ni. Langkawi punya geng.
Pada Prima hadir. Waalaikumsalam Abang Malik. Allah. Muhammad Faizal sulung. Cakap ini jelas semua. Okey, dengar suara, dengar lagu. Hadir dari Terengganu. Terima kasih Faizal. Ini supporter setia semua ni. Daripada Terengganu ni. Okey, lagu pun habis. Kita pergi lagu yang kedua. Okey, kita nak mulalah Ustaz lah. Okey, kita nak dengar dia punya countdown ni. Silakan. Ini countdown. Kita buat lagu dulu ni. Muzik dulu. Tak dulu lah. Ini kita buat Mission Impossible pula. Kita cuba memberikan satu misi yang impossible kepada peminat-peminat Legasi Luar pada malam ni. Dengan soal jawab agama kita dalam sudut Legasi Luar. Kita dah ada yang mana yang di luar tu, kawan-kawan kita tu boleh komen siap-siap dekat situ, dekat komen tu. Nanti kita akan pick up. Saya rasa ini ada 2-3 slide saja. Lepas tu kita akan habis. Lepas tu kita akan base atas soalan-soalan yang mana tanya. Oh, Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doni daripada Sarawak. Syazman. Okey, daripada Kepulauan Samoa. Oh, jauhnya. Ini The Rock lah. Jauh. Jauh. Dia pemain jauh ni. Semua daripada Samoa lah. Kepulauan Samoa tu duduk Penang tu. Alright, 16 masuk 16 orang share, minta kawan-kawan kita share. Oh, Salman lari daripada Malaysia, nampak weh. Lari daripada Covid tu. Ingat soal jawab tau. Anda tanya, Ustaz jawab. Tapi perspektif dia dalam Legasi Luar lah. Meletup ya. Okey, satu lagi. Ini pasal PJRM, video pasal PJRM. Apa-apa aktiviti yang PJRM buat, kita bubuh sebagai dalam video lah. Like page untuk PJRM ya, untuk PJRM. Slot webinar kita ni, FB Live, bukan webinar, FB Live kita ni akan dia menjadi rakaman dan akan masuk ke YouTube PJRM dan akan berada di YouTube tu mungkin selama-lamanya lah. Dan betul. Alhamdulillah masuk berbelas lah.
Isam, kalau nak bawa ayam tak pergi boleh ha. Tak ada. Buat Allah. Okey, ini doa. Sekejap lagi kita bagi Ustaz untuk buat opening doa dan juga sedikit tazkirah kepada kita sebelum kita sambungkan dengan soalan-soalan dan ada jawab. Kita membawa juga pesanan daripada Kementerian Kesihatan untuk kita mengelakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan juga sembang dekat. Dan terus mengamalkan 3W, iaitu wash, wear and warn. So kita mohon agar dapat diangkat pandemik COVID daripada dunia ini. Okay, so saya rasa itu saja. Kita stop sharing dan kita berbalik kepada saya boleh nampak Ustaz. Nampak Isam tadi saya tak nampak lindung dengan slide. Okey. So sebelum kita membawa Ustaz Isam, jadi saya nak baca sedikit dia punya profil personal beliau. Saya rasa ini adalah kali kedua saya bersama dengan Ustaz Isam untuk dalam topik yang lebih kurang sama, tetapi cuma mungkin audien dia kali ini agak berbeza, ataupun mungkin akan ada audien yang sama. So Ustaz, nama benar Ustaz adalah Muhammad Isam bin Idris. Saya rasa sekarang berumur 39 tahun. Okey, belum cukup 40 lagi kan? Okey. Okey, lahir tahun 83 dulu. Okey. And then lepas tu pekerjaan berniaga, merupakan seorang outdoor trainer dan juga penceramah agama bertauliah. Saya rasa Ustaz ada mengalami gangguan teknikal. Okey. Beliau sudah berkahwin, latar belakang pendidikan sejarah saya rasa ada Ustaz Isam adalah merupakan seorang presiden untuk Persatuan untuk Perak Recreation dan Mountaineering Association. Okey. Level 3 beliau adalah dekat SIG tahun 2009. High rope untuk SISAF level 2 dan jurulatih untuk khusus outright level 1 dan 2 di negeri Perak. Beliau juga aktif sebagai penceramah jemputan, NGO dan juga masjid. So itu sahaja dia punya
profil peribadi beliau. Terima kasih kepada yang hadir. Jadi Ustaz dalam proses untuk nak masuk semula ada sedikit gangguan. Okey. Masih lagi tidak berjaya. Minta maaf, mungkin line ada masalah sini. Itulah, saya nampak lah. Okey ni dah okey kan? Boleh insyaAllah. Harap mudah-mudahan. Mudah-mudahan Wala okey. tu'asir. Okey. So saya dah cerita dah pasal profil Ustaz ni. Secara kebetulan kita minta orang dekat luar sana, orang yang dekat luar, kawan-kawan kita yang dekat luar boleh untuk nak sharekan lagi. So at least kita dapat menyebarkan perkongsian ini agar kawan-kawan kita dapat manfaat dengan perkongsian kita kepada orang lain. So saya rasa mungkin Ustaz boleh mulakan majlis ini dengan buat apa-apalah, dengan sedikit doa ke sebagai SN opening, dan juga mungkin sedikit tazkirah dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu soal jawab agama dalam rekreasi luar. So Ustaz Isam, over to you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Amma ba'd. Pertamanya terima kasih kepada Abang Dolah yang beliau lah direspect lah, kerana yang pertamanya dalam menghidupkan live ni lah, soal jawab outdoor ni terutamanya, mewakili TGRN. Dia lah yang mengumpulkan semua, hubung saya segala-galanya lah. Mudah-mudahan segala usaha beliau tu masuk dalam timbangan amal insyaAllah di akhirat. Dan keduanya terima kasih juga kepada beliau lah. Banyak juga ilmu-ilmu yang saya ada, terutamanya ilmu berkenaan dengan air ni, selamat di air ni, daripada beliau juga. Macam-macam tempat jugalah pernah bermusafir dengan beliau, aktiviti sekali bola kerai sekali dulu, ingat juga. Jadi banyaklah yang saya belajar daripada beliau. Itu antara cara kita nak bertaaruf dengan seseorang, kenal seseorang tu bila kita bermusafir dengan dia. Dengan bermusafir kita akan kenal watakan dia, awak dia macam mana, apa yang dia suka, apa tak suka, insyaAllah. Walaupun tak banyak, kita akan tahu sedikit. InsyaAllah saya mulakan dengan sikit doa dulu insyaAllah. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Warzuqna syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman mutaqabbalan ya rabbal alamin. Amin. Ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'na syaqiyyan wala matrudan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan maya kami ini adalah perhimpunan yang Kau rahmati, perhimpunan yang Kau redai, dan jauhkanlah kami dari mara bencana-Mu dan wabak penyakit yang sedang menyerang kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat kehidupan,
nikmat untuk lafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua adalah nikmat. Ada orang yang ditimpa dengan penyakit. Dengan penyakit dia kena keluar kan, ada yang keluarkan 10,000, ada yang keluar 50,000, ada yang keluar 1,000, kena penyakit-penyakit yang kadang-kadang kita kata tak logik kan, penyakit yang simple. Aku ingat seorang ustaz saya baru semalam sembang dengan dia, seorang ni kena penyakit prostat. Dia nak buang air kecil tak boleh, melainkan dia kena bayar untuk kos perubatan dia sebanyak 60,000. Jadi itulah, kalau logik kita buang hari-hari, kita buang air kecil dalam keadaan yang baik kan, kita tidak sakit, tidak ada masalah kan. Itu sebabnya Nabi ajar kita baca bila habis kita buang air tu, Allahumma adhab Allah alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Maha suci, terima kasih kepada Allah. Segala pujian bagi Allah yang menjauhkan, yang membuang segala kotoran pada diriku dan menjadikan aku orang yang sihat. Itu kita doa setiap kali kita buang air kecil. Sebabnya itu adalah nikmat yang Allah bagi sepanjang masa. Kalau kita tengok, itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan apa yang saya nak tekankan dalam outdoor ni adalah satu perkara penting, iaitu adalah bukan saya tekankan, Islam tekankan, itu ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilm. Siapa nakkan dunia, dia kena ada ilmu. Kita nak outdoor, kena ada ilmu. Di air ke, di udara ke, di darat ke, di mana pun, dia kena ada ilmu. Nak survive, belajar survival, kita nak belajar duduk dalam hutan dalam keadaan selesa pun, kita kena ada ilmu. Itu juga, waman arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilm. Siapa yang nak akhirat pun kena ada ilmu. Dan program outdoor yang kita buat tu, kita nak juga dia menjadi saham kita di akhirat. Tak adalah kita masuk hutan, balik kita kosong. Kita nak contoh, balik tak dapat apa-apa. Dalam timbangan Allah tak ada sikit pun. Itu yang kita takut. Bahkan yang paling kita takut, masuk hutan, keluar hutan, membawa kemurkaan Allah. Kita tak nak yang tu. Dalam Al-Quran Allah sebut, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Apabila kami kumpulkan semua amal yang, perbuatan amal-amal yang dibuatnya di dunia, maka kami jadikan dia debu-debu yang bertebangan. Kita takutlah kan, jadi debu-debu je. Memang kita kadang-kadang program outdoor yang kita buat tu naik gunung, kalau jauh, Gunung Tahan, naik daripada Kuala turun Kuala kan, Kuala Tahan jauh, ambil masa kadang 6-7 hari. Itu kalaulah 7 hari tu sia-sia kan, bukanlah maksud kita mungkin dapat benefit dari aspek yang lain, kesihatan, dari segi keseronokan, dari segi hilang stres, seronok kita dapat. Tapi satu benda yang paling besar sekali adalah dari segi timbangan amal kita. Kalau tak ada timbangan amal, tak ada pahala, langsung buat sia-sia, maka sayang. Jadi apa yang Islam tekankan ada dua ilmu. Yang pertama ilmu dunia, kedua adalah ilmu syarak. Ilmu syarak dan ilmu duniawi. Ilmu syarak ni adalah ilmu berkenaan dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dalam tu yang ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain ni yang semua orang wajib tahu. Seorang dari segi lelaki, perempuan, bila dia baligh je dia wajib tahu tentang fardu ain ni. Contohnya bab suci. Perempuan ada masa dia akan datang, dia punya masa period. Jadi dia tahu kalau dia nak urus diri dia dalam keadaan di period. Ataupun seorang lelaki, dia tahu dalam keadaan bersuci, dia nak bersuci dari segi hadas kecil, hadas besar. Jadi kita nak bincangkan benda ni, bukan bincang lah. Apa yang saya nak ceritakan adalah, nak share kan pentingnya ilmu syarak dan ilmu duniawi. Kena rentas kedua-dua ni. Supaya kita buat outdoor tu, kita buat dengan ilmu yang cukup. Dari aspek kita sebagai seorang Muslim dan juga aspek kita sebagai seorang penggiat rekreasi, penggiat outdoor. Okey, itu yang pertama. Yang penting. Yang keduanya adalah kita pun tahu kita selalu masuk doa, masuk hutan ataupun dia buat satu aktiviti yang ekstrim. Saya ni kadang-kadang bila buat program bekerja dalam contohnya di di lereng-lereng bukit ni, kadang-kadang yang kita bergantung sepenuhnya pada tali kita tu, pada kita punya tali dan juga equipment itu kita kan. Kalau orang atas buka tali jatuh, insya-Allah lah meninggal dunia lah, sebabnya macam ketinggian kadang-kadang tu sampai 60 meter,
Mungkin ada kawan yang lebih lagi kan, buat di bangunan di KL mungkin lebih lagi. Betul-betul separuh banyak masa hanya bergantung pada tali je. Jadi itu yang masa tu kalau equipment kita bermasalah pun kita akan jadi masalah. Kalau kawan yang kita set up ke atas pun masalah, kita pun akan bermasalah. Jadi pergantungan kita sebenarnya pada apa? Sebenarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Allah, bukan pada lain. Itu sebabnya bila dalam keadaan macam tu, baru kita rasa diri kita ni sebenarnya kecil. Kecil, ya. Maksudnya tak ada apa pun kita ni. Itu yang kita baca apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, satu. Allahus samad. Allahus samad. Okey, lain Ustaz tak berapa nak cantik rasanya pada malam ni. Okey, kita tunggu. Boleh sambung? Ustaz. Okey ke? Okey boleh. Okey. Alright. Okey Ustaz. Okey. Okey, sambung. Itu kan pasal tadi tu, pasal pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang bila ada program yang ataupun aktiviti yang high risk ni, program yang mempunyai risiko yang tinggi, kadang-kadang kita berdoa ni untuk apa? Kadang ada orang kata kita nak selamat dari mati. Kawan-kawan ni, kenapa kamu doa? Kita selamat dari pada mati. Bagi saya akan jawab, nak selamat, semua siapa pun takkan selamat daripada kematian. Kenapa? Kematian ni adalah satu kepastian. Orang yang hidup pasti akan mati. Cuma cepat ataupun lambat. Tapi apa yang kita nak doakan tu adalah mati dalam keadaan selamat. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita kena doa mati dalam keadaan selamat. Mati yang keadaan selamat macam mana? Mati yang husnul khatimah kita panggil tu. Dan kita mati tu, tak kira dalam hutan ke di mana pun, kematian tu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kita sebagai seorang Muslim. Itu yang penting lah bagi saya. Beza ya, selamat dari mati ataupun mati dalam keadaan selamat. Kita nak macam tu. Kena faham gitu ya sebagai seorang abdu. Dan sebelum saya nak kita buka pada soalan, saya nak sharekan satu perkara lagi adalah tentang satu sunnah Rasulullah yang boleh kita amalkan. Saya nak ceritakan tentang arwah opah saya, nenek saya. Okey. Kehidupan dia adalah dia orang kampung. Jadi dia dia walaupun orang kampung ni sibuk dengan pagi dia dah start menoreh, tengah harinya nak kena prepare kan kertas scrap. Lepas tu pula nak kena prepare kan untuk family. Lepas tu nak kena pergi kebun pula lagi. Itu opah saya lah, orang kampung. Tapi dalam sibuk-sibuk dia, dalam setiap minggu dia ada beberapa hari dia akan naik basikal sejauh 3 km untuk belajar ilmu agama. Dalam keadaan macam tu. Jauh daripada kampung saya nak keluar ke masjid tu sejauh 3 km. Opah saya akan spend masa untuk belajar ilmu agama. Walaupun dalam keadaan kita kata, orang kampung kan. Sebab apa? Itu yang melindung sebenarnya yang menyebabkan life opah saya ni, saya tengok istimewa. Dan antara amal yang opah saya buat daripada muda, tu saya kata, kadang-kadang kita ada ilmu tu tak payah banyak, sikit tapi kita amalkan lebih baik. Ilmu banyak-banyak tapi satu pun kita tak buat. Itu masalah. Cerita memang pumpang kan. Tapi tak ada amal, itu masa tak baik. Biarlah ilmu sedikit tapi kita amalkan. Jadi antara yang ilmu yang arwah saya amalkan adalah sunnah Rasulullah. Bila Rasulullah bangun, dia akan baca surah Ali Imran ayat 190 hingga 194. Mungkin semua boleh catat, catat kan. Amalan ni sangat baik. Bila kita bangun tidur awal pagi sebelum subuh, lebih baiklah. Sebab kita nak solat subuh, kita kena bangun sebelum subuh lah kan. Solat kat masjid untuk jemaah dengan family ke. Kita bangun sebelum subuh, first kali Rasulullah akan bangun. Rasulullah akan Rasulullah tak terus bangun diri, Rasulullah akan duduk dulu. Rasulullah akan baca surah Ali Imran ayat 190 hingga 194. Ayat ni ceritakan tentang tadabbur. Kita faham tadabbur ni adalah tadabbur Al-Quran ni. Kita baca,
baca tafsir dia, itu dah masuk tadabbur. Kita akan merasai apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Dari segi bentuk janji Allah pada kita, dari segi ancaman-ancaman Allah yang menakutkan pada kita, maka kita rasa dengan tadabbur. Jadi dalam ayat 190 ke 194 ni adalah banyaknya adalah tadabbur tentang kita ni sebagai makhluk dan juga alam sekeliling. Sebab apa, bila kita orang yang outdoor, sebenarnya bila kita masuk hutan, kita menyelam dalam air, contohnya siapa yang dive ke, kita masa tu kita akan duduk dalam satu alam yang lain, yang dari kebiasaan. Dalam kita akan tadabbur satu perkara, kita akan tengok alam ni hebat. Orang yang minat outdoor ni biasanya dia akan rasa tersentuh dengan kejadian Allah ni sepatutnya. Hebatnya dengan ikan yang cantik contohnya bila dive kan. Bila dalam hutan kita jumpa cendawan yang cantik, binatang, burung yang suara yang berbeza. Kita tengok pun contohnya kayak bunyi riang-riang pun, setiap kawasan tu berbeza. Bila ketinggian dia, masuk satu ketinggian akan berbeza pula dia punya bunyi riang-riang istimewa. Jadi dalam ayat ni Allah sebutkan minta maaf semua, line Ustaz tak nak elok. Haji Johar kata line Ustaz kena COVID, area dia sekarang kuat COVID. Haji Ramli watching daripada Brunei, terima kasih Haji. Selamat datang di daripada Johor. Okay, Abang Aziz daripada Kedah, daripada Rostak, daripada Kedah menonton, thank you. Kita punya Syafi'i, ini daripada Johor. Okay, saya nak masukkan Ustaz. So terima kasih kepada yang hadir. Ustaz Al-Habsyi daripada Terengganu, penggerak Terengganu hadir, alhamdulillah. Ini Aizafir daripada Sarawak pun hadir. Terima kasih. Okey Ustaz, boleh sambung lagi. Tak apa, relax je. Kita sampai mana tadi tu? Okey, saya bacakan surah tu, surah yang saya kata tu lah, tafsir tu. Masuk hutan tu. Okey. Ya. Maksudnya adalah ni berkenaan dengan tadabbur yang saya cakap tadi. Sebabnya kita sebagai seorang outdoor, kita perlu rasa ini yang Rasulullah buat setiap hari, setiap pagi. Rasulullah akan menghadap arah kiblat dan Rasulullah akan baca yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ayat tu sampai ada lagi 3 ayat. Cumanya apa yang saya nak cerita ni adalah ini yang Rasul sebut. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kita ni kalau kita rasa masuk hutan di mana, kita nak rasa diri kita ni di bawah apa? Bawah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu yang penting saya cakap tadi. Kita dalam kita outdoor, kita rasa siang malam kita ni, pergantungan kita sepenuhnya ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengingati Allah, Allah sebut hidup dia tak pernah sedih. Wa man ya'shu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang enggan mengingatiku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa yahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan dia di padang mahsyar nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapakah kami dibangunkan dalam keadaan buta? Sebabnya Allah bagi tahu apa, pada di dunia dulu kamu lupakan aku, maka hari ini kami lupakan kamu. Jadi kita ni sebagai outdoor ialah kita bukan ingat Allah dalam masjid, dalam solat kita semata-mata. Ialah dalam semua amal buat kita, dalam hutan ke, dalam air pun kita akan hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tu mukadimah. Banyak aku rasanya mukadimah pada malam ni. Kita sambung pada soalan kita insyaAllah. Banyak soalan katanya daripada Abang Dolah kita. Jadi silakan insyaAllah. Okay, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mukadimah yang paling hebat. Baik, lepas tu dengan jadi dia mencelah dengan line yang tak berapa nak cantik. Ni Abang Johar kata line Ustaz kena COVID,
area dia sekarang ni kuat COVID. Okey, kita ada dia punya soalan. Soalan ni kita nak tunggu soalan daripada peserta tu belum keluar lagi. Tapi kita prepare lah soalan-soalan ni, soalan yang ada orang WhatsApp saya minta tolong tanyakan. Apakah kelebihan rekresi luar di dalam pandangan Islam? Saya Ustaz dengar. Ulang balik ayat tersebut, surah dan ayat bawah. Johar tengok atas tu, surah Al-Imran ayat 190 hingga 194. Okey. 190 sampai 194 ada kita tembus dalam komen tu. Okey Ustaz okey nama balik. Okey, line dekat sini ni. Saya dah try tadi request untuk boost dia punya line, tapi nampak gayanya masih kurang juga. Apalah kita cuba mana yang termampu insya-Allah. Alright, okay, no problem. Dari segi kelebihan rekresi luar dalam pandangan Islam. Ustaz dengar? Dengar. Okay. Dari segi kelebihan rekreasi daripada pandangan Islam. Pertamanya kita kena ingat Islam ni dia adalah din yang syamil, lengkap dan melengkapi dalam semua aspek kehidupan. Islam dia tak cerita pasal aspek rohani semata-mata. Dia tak cerita pasal hanya akli semata-mata, akal semata-mata. Dan tak kira tentang jasad ataupun dia tinggalkan aspek-aspek tujuh jasadi, aspek-aspek luaran, tak. Islam dia tekan semua aspek, sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Dan rekreasi ni sebenarnya adalah salah satu yang sangat penting dalam Islam. Itu sebabnya Rasulullah ceritakan tentang berkuda, memanah, berenang. Sebab itu semua adalah perkara rekreasi dan sangat penting bagi seorang mukmin. Seorang mukmin. Kerana apa? Rasulullah sebut dalam hadisnya, al-mu'minun qawiyyun khair. Seorang mukmin yang kuat itu baik. Wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minun dha'if, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan semua orang mukmin ni adalah maaf ya. Kita punya talian Ustaz ni agak tersekat-sekat. Kedudukan beliau tu yang tu tidak membenarkan beliau menjelajah untuk lebih keluar. Tata cara praktik penggunaan komputer air spare saja yang ada untuk wuduk masuk satu. Okey, insya-Allah. Soalan daripada Muhammad Rizam Ishak, insya-Allah kita akan cuba tunjulkan nanti. Kita tunggu Ustaz masuk balik ya. Okey. Line demam. Okey, sambung balik. Tak apa. Kita aja. Alright. Minta maaf sekali lagi. Allah. Tak apa. Kalau tak boleh kita tukar handset nampak gaya ni. Okey. Itulah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut al-mu'minun qawiyyun khair. Orang mukmin yang kuat ni baik. Wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minun dha'if, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan semua orang mukmin ni semua baik. Cumanya orang mukmin ada tahap dia. Bagi orang mukmin yang kuat, badan sihat, lebih Allah cintai. Nak ibadah yang baik, mesti kena badan yang sihat, kan? Cara paling baik untuk sihat adalah outdoor lah. Yang orang yang tak ada stres ni kan, orang yang banyak duduk di luar kawasan di dalam outdoor ni lah, yang life dia ada kaitan dengan outdoor.
Orang yang duduk dalam rumah hari-hari kerja, tengok dinding, pergi tempat kerja, circle life dia itu je. Dia lebih banyak lagi tekanan dengan kawan-kawan. Tak ada. Orang outdoor ni ramai kawan-kawan. Banyak lagi yang hidupnya lebih ni. Saya sendiri kalau fikir balik, ramai orang tanya kenapa Ustaz belajar di Syria, balik nak apa tu, ambil khusus rekreasi, nak cerita pasal rekreasi. Mungkin pelik kan. Baik saya mengajar di sekolah-sekolah agama aja. Saya belajar baca kitab saja. Saya mengajar Al-Quran aja. Tapi kenapa? Rekreasi ni adalah satu part yang sangat penting dalam Islam. Dan saya rasakan dengan rekreasi saya boleh sampaikan apa yang saya nak sampaikan tentang Islam. Kalau kita tak join sekali, macam mana kawan-kawan kita nak perbaiki kawan-kawan kita? Saya pun ada 2-3 orang kawan yang yelah kita tak pernah tegur pun, tapi bila kita sama-sama duduk aktiviti sekali, dia kata saya ni sedikit berubah apabila saya duduk dengan Ustaz. Walaupun benda tu saya tak sampaikan secara formal, tapi mungkin daripada kawan, dari segi pergaulan, dari segi macam mana kita program sekali, banyak beri impak pada kawan-kawan kita. Itulah sebabnya Islam ni penting dari segi rekreasi ni penting dalam mengubah sebenarnya. Terutamanya remaja sekarang lah. Kita boleh guna sebagai medium untuk mengubah remaja, insyaAllah. Betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Bila sebut merubah, saya sendiri pun pernah bawa grup dan bersama dengan tim Ustaz, termasuk dengan Abang Johar dan geng-geng yang lain. Saya rasa 2-3 grup juga kita buat dekat dengan Sahom kan. So saya nampak pengisian Aurek 1, Aurek 2 di situ diselitkan dengan majlis doa selamat, majlis tahlil, bacaan Yasin pada malamnya, and then ada kuliah subuh lagi, everything. So saya rasa pendekatan sebegitu amat perlu dan saya rasa PJRM sendiri pun sedang melihat langkah-langkah berikut untuk nak diterapkan dalam semua aktiviti Aurek. Dan dia bukan hanya sekadar bila Ustaz ada baru ada. So kita nak cari individu yang berkebolehan untuk mengendalikan semua benda-benda yang macam tu lah. So terima kasih Ustaz. Kita ada soalan dah timbul dekat dengan kita punya komen ni. Saya rasa kita ambil soalan satu daripada Muhammad Arizam Sahak. Ni Ustaz boleh baca tak depan tu? Depan skrin tu. Boleh Ustaz ulas tata cara praktik penggunaan sebotol air spear. Spear ni air minum, air spare saja kot, yang ada air spray. Air spray. Apabila masuk ke kawasan hutan yang tak ada air. Okey, ini dah segi ambil wuduk tu Ustaz. Okey. Okey Ustaz. Boleh Okay, terima kasih kepada Muhammad Rizam Sahak yang bertanya tu. InsyaAllah soalan yang sangat baik yang saya pun selalu terlintas dan saya pun ada buat perkara ni. Sebenarnya orang yang baik ni adalah dia akan rancang dia punya perjalanan aktiviti outdoor dia. Kita pun kalau kita ambil khusus dia cerita pasal sebelum, semasa dan selepas kan. Jadi antara benda yang perlu dimasukkan dalam program outdoor ni memang salah satunya adalah auto spray ni. Sebabnya orang yang baik ni dia akan rancang dia punya macam mana kalau satu trip tu ada tak water point. Kalau tak ada water point memang kena bawa spray air ni. Sangat-sangat baik. Sebabnya benda asas dalam kehidupan kita adalah solat. Sehari kita kena solat 5 kali. Dan spray ni adalah sangat baik dalam ni lah. Spray ni tak payah besar-besar. Sebab saya dulu adalah mak saya adalah orang yang menjual barangan haji dan umrah. Jadi antara yang mak saya jual adalah botol spray air ni. Tak besar pun, kecil je. Hanya tak sampai sejengkal jari. Dan besar dia
kita kata besar sebiji mentimun je lah kan, dia punya besar dia, tapi panjang dia ayam, pijang saya yang abang saya putus je lah. Minta maaf semua. Maaf, tu saya nak cuba handset satu lagi. Cumanya boleh tak tadi tentang botol spray tadi ya. Alright, Jadi sambung lagi. saya pun contohnya bila pergi ke laut untuk mancing pun kadang-kadang tu ambil masa sehari pagi sampai petang. Jadi untuk yang lebih praktik adalah okey. Sabar nak Rizam kita ada 2-3 soalan dah timbul di sini daripada jejak rimba pun ada, daripada Abang Zulkifli Ishraq sama. InsyaAllah saya rasa kita program kita ikutnya sampai 10.30 saja. So kita tunggu Ustaz masuk balik dengan handphone yang baru, dengan mungkin dapat tanya yang lain. Okay, soalan daripada Johor pun dah sebut. Okay. Boleh kawan-kawan lain bolehlah baca di situ. Kita tengok, kita ambil soalan-soalan yang mana yang berkesempatan kita ambil, dan mungkin selepas itu mungkin Ustaz boleh huraikan balik kepada kita. Kita tunggu Ustaz settle benda tu dulu. Kita nampak di sini soalan daripada jejak rimba pasal doa iftitah. Lepas tu daripada Zulkifli pasal solat dalam hutan ada tempat khusus. Daripada Johor masukkan program-program agama dan nasihat khusus. Okey, dia akan dapat ilmu, contoh nasihat ilmu ya. Ya, itu yang kita nampak, kita mencadangkan kepada pihak Okey, Ustaz bersama balik. Ni elok lagi ni. Okey, saya masuk menggunakan handset satu lagi. Ni okey kot. Ni elok lagi. Boleh ada phone satu lagi. Kita offkan phone. Volume tu bagi slow. Dalam Facebook. Okey, boleh ya? Okey. Okay, insyaAllah. Tentang botol spray tadi, tadi sampai mana saya dah bagi tahu ya. Cumanya dari segi botol spray tadi, saya sendiri pun kalau buat aktiviti contohnya memancing, yang naik bot kadang tu sehari ataupun lebih, maka saya akan gunakan botol spray ni untuk ambil wudu. Dan sangat praktikal sebab apa? Tidak semestinya kena guna air yang banyak. Dia dalam istilah bahasa Arab ni dia panggil quwwatus sa'il. Quwwatus sa'il ni sejauh mana dia punya perjalanan air tu boleh pergi. Kalau kita spray 2 kali di tapak tangan, kita sapukan di tangan kita daripada siku ke hujung jari ni. Tengok kalau mana air tu pergi, maksudnya itu sesah lah. Daripada siku ni sampai ke hujung jari, kalau kita spray 2 kali, memang basah, maka dah cukup. Walaupun dengan 2 kali spray saja. Muka pun begitu. Jadi kita guna spray ni sangat praktikal. Mak saya menjual barangan haji dan umrah. Memang orang yang pergi haji umrah dia akan beli. Botolnya tak besar, hanya sebesar kita kata besar ni je bulat ni. Panjang tak sampai sejengkal. Dengan itu saja boleh dah guna untuk ketika di Madinah, ketika di Mekah. Maksud waktu tawaf terbatal wuduk, masa gunakan spray saja. Maksudnya sangat praktikal, botol spray ni ada pada kita. Kalau orang yang outdoor, dia sepatutnya memang waktu khusus kita kena ada cerita bab ni. Antara persediaan yang kita nak pergi adalah bab ni. Terutama tempat-tempat yang tak ada water point. Kita aktiviti kita mungkin naik gunung-gunung yang tak ada water point. Mungkin sehari yang pertama ada. 2 hari seterusnya kita nak guna untuk minum kan. Jadi mungkin tempat tu tak ada, jadi kita gunakan botol spray. Lebih better daripada tayamum lah.
Walaupun tempat yang kita pergi tu boleh ada tempat untuk tayamum, tapi maka wudu spray ni lebih praktikal sebenarnya, sangat-sangat praktikal. Jadi terima kasih kepada yang tanya, Muhammad Nizam Sahak atas soalan ni, sangat baik. Memang perlu ada setiap orang wudu spray yang kecil tapi banyak, tak perlu besar. InsyaAllah. Okey. Ini soalan kedua daripada Jejak Rimba. Ini secara overall lah, dia tanya pasal doa iftitah. Ini soalan kedua daripada Jejak Rimba, doa iftitah. Maksudnya soalan ni, soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bermula doa iftitah selepas takbir permulaan. Allahu Akbaru kabira. Dia kena Allahu Akbaru kabira, bukan Allahu Akbaro. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbaru kabira, bukan Allahu Akbaro. Allahu Akbar kabira lah. Boleh ke? Masih lagi sekat-sekat ke? Okey, bacaan doa iftitah ni adalah permulaan dia bukan Allahu Akbar kabira, tapi Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, itu ila akhirah. Maksudnya soalan dia macam mana tu? Betul tak? Betul tak? Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbaru kabira. Yalah, itulah. Okay. Alright, okey. Soalan yang ketiga. Yalah, betul soalan atau cadangan daripada Zulkifli Ishraqi ni. Memang perkara yang penting sekali dalam life seorang Muslim. Selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah adalah solat. Tanda sebagai kita seorang Muslim ni, rukun Islam yang kedua tu adalah solat. Sebab apa? Solat adalah yang membuktikan kita punya rukun yang pertama tadi. Kita ucap asyhadu an la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sembahan, tiada kita cinta, sayang, patuh melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad suruh Allah. Tanda kita jadikan Allah sebagai sembahan, cinta, patuh, taat kita, dan Rasulullah sebagai kita punya ikutan adalah kita solat, jaga solat. Penting solat, sangat-sangat penting. Awwalu ma yus'alu anhu al-'abda as-salah, kata Rasulullah. Pertama sekali yang akan ditanya, ditimbang oleh Allah SWT adalah solat. Siapa yang lepas solat, lepaslah amalan yang baik. Siapa yang tinggal solat, maka sayang, maka amalan-amalan soleh dia lain tertolak oleh Allah SWT. Sangat-sangat rugilah. Jadi solat ni ambil masa hanya beberapa minit. Kalau kita persediaan yang baik, kita hanya beberapa minit. Kita kalau ada wuduk, contoh orang yang jaga wuduk kan, dia tak kentut tak apa masa perjalanan dia, waktu Zuhur masuk, dia boleh pakai kasut yang sama, semua yang sama. Kalau dalam tu tak ada sejadah, tak ada apa, atas tanah je. Saya pernah buat program kadang-kadang tu begitu. Dengan tim saya, bila sampai satu tempat, kalau ada wuduk, teruskan. Tak ada wuduk, ambil wuduk, kami solat je. Tak payah, tak ada lapik pun tak apa. Dengan kalau ada lumpur-lumpur pada pakaian, itu bukan najis, itu hanya kotor. Kotor ni tidak masalah untuk kita menunaikan solat dalam keadaan badan yang kotor ataupun pakaian yang kotor. Yang bermasalah apabila najis. Contohnya bila tadi kita ada berhenti mana-mana checkpoint, kita buang air kecil, tiba-tiba dia meracik pada kita punya pakaian contohnya. Itu adalah najis. Najis tak sah kalau kita solat. Tapi kalau dalam keadaan hanya kotor biasa, maka baiklah solat. Solat ni dalam masa kita buat aktiviti kadang-kadang boleh sampai 2-3 hari. Sayang tak? 2-3 hari tu kita tak boleh bagi masa 10 minit, 20 minit untuk kita sujud kepada Allah sebagai tanda kita ni bersyukur Allah bagi kita nikmat, bagi kita sihat, bagi kita peluang hidup yang baik. Jadi terima kasih kepada cadangan Zulkifli Ishraqi tadi. Maka seorang penggiat rekreasi luar ni, biarlah kita ni menjaga
perkara asasnya sebagai seorang Muslim, insyaAllah. Sebab apa kita tengok kebesaran Allah, dia kata, tapi kita tak ingat Allah bila tak ingat Allah. Sebab tanda tak ingat Allah tu kita tak solat lah. Kita solat, zikir ni apa? Sebagai tanda kita ingat Allah. Itu je lah, kita ni hamba kan. Okey. InsyaAllah. Okey. Baik-baik Ustaz. Apa nama bila sebut pasal solat? Macam mana kalau dia nak kan? Dia nak qada kan? Dia nak jamak kan? Okey, macam ni, berkenaan dengan qada jamak, dia perlu lihat pada syarat-syaratnya. Dia ada syarat-syarat dia. Contohnya soalan Muhammad Zawani Muhammad, apakah sah solat jamak qasar? Contohnya mendaki gunung masa 4-5 hari jalan, sila bagi bantuan. Ya. Ada beberapa perkara yang membolehkan Islam bagi kita hadiah, panggil hadiah. Apabila perjalanan kita tu lebih daripada 2 marhalah. Kalau dari Syafi'i dia 90 km. Ada mazhab lain lagi lebih dekat. Jadi kalau ataupun perjalanan kita lebih daripada 90 hari ataupun perjalanan lebih daripada sehari semalam. Kena faham ya, ada perjalanan dengan masa lebih daripada sehari semalam, itu maksudnya lebih daripada 2 marhalah lah. Kita kata, ini Ustaz, saya ni trekking rumah saya Ipoh, saya ni naik gunung Korbu je. Korbu ni, tapi perjalanan kita tu, kalaulah mengambil masa lebih daripada sehari berjalan kaki, maka itu pun dah lebih daripada masafah perjalanan. Maka dibolehkan kita untuk jamak dan qasar. Jamak qasar ni kita cantumkan waktu zuhur dengan waktu asar, 2 rakaat dan 2 rakaat. Dan waktu maghrib dengan isyak, 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat isyak. Subuh 2 lah. Cumanya berkenaan dengan qada tadi, qada ni adalah apabila kita dalam keadaan darurat. Contohnya memang tak ada wuduk, memang tak ada air, tak ada tanah yang kering untuk kita jadikan dia sebagai kita tayamum, dan juga dalam keadaan kita najis. Kita wajib solat. Tapi kita habis program nanti kita kena qada balik. Kita tak ada pakaian yang elok dah. Maka itu dalam keadaan darurat. Masa tu baru dibenarkan solat tak? Kita kena solat. Solat tu sebagai menghormati waktu. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Kita kena solat dalam menghormati waktu. Kita solat waktu zuhur, solat waktu asar. Tapi bila habis program, kita dah ada pakaian suci, dah ada air, maka kita kena qada balik solat. Sebab itu kenapa? Kerana darurat. Macam juga orang duduk KL. Dia contohnya dia balik kerja pukul 6 petang. Sampai rumah pukul 9. Sebab apa? Jam. Nak solat tak ada dah. Maka dia kena solat. Apa keadaan pun dalam kereta. Dan sampai di rumah dia kena qada balik solat dia. Sebab dia dalam keadaan solat yang tak sempurna. Itu Islam menekankan sangat tentang aspek solat. Jadi kita kena solat macam mana cara sekalipun. Orang dalam penjara ni, saya pernah duduk penjara bawah tanah, saya belajar di Syria. Saya dituduh untuk lari menyeberangi ke Turki secara haram. Saya pun tak faham macam mana saya tuduhan macam tu. Jadi saya ni dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Bila masuk penjara bawah tanah ni, kita tak tahu siang, malam. Sebab apa, yang ada pada kita hanya ada bal lampu je. Kalaulah masa tu tak ada jam, kita tak tahu pukul berapa. Jadi macam mana solat kita? Kalau dalam penjara tu dengan tak ada pakaian yang elok contohnya, macam mana dengan suci tak ada, kotor, wajib tak solat? Wajib. Wajib solat. Yang tak wajib solat siapa? Orang gila, orang yang belum baligh. Itu je. Yang selagi kita ni hidup, selagi kita ni belum gila, maka kita wajib menunaikan solat. Kita dah baligh, maka kita wajib menunaikan solat. Jadi kita solat lah walau apa keadaan sekalipun. Jadi gunakanlah macam tadi cadangan sebelum menggunakan spray, itu sangat baik. Kita gunakan peluang yang ada. Itu yang wajib qada solat. Ataupun contohnya ada kawan kita
dia malam dia sentri. Sepatutnya habis sentri dia kena gerak kawan-kawan lain waktu subuh kan. Tiba-tiba sebelum subuh dia tertidur. Bila dia tertidur, bangun-bangun dia tersedar dengan kawan-kawan dia dah pukul 9 pagi. Pukul 10 nak tolak untuk trip seterusnya. Macam mana? Dia kena terus dengan grup dia bangun ambil wuduk terus solat. Walaupun dah bangun pukul 9 pagi, waktunya solat tu sepatut solat duha kan. Tapi masa tu sebabkan tertidur, maka wajib semua bangun. Itu pun dia bukan istilah qada lagi masa tu. Qada ni apabila ada masalah. Maksudnya dia terus bangun dalam menunaikan solat subuh dan dia kena baru dia teruskan perjalanan. Tak boleh dia prepare untuk lain dulu. Maksudnya prepare untuk solat subuh dulu. InsyaAllah boleh ikut sikit. Okey, cantik-cantik. Saya rasa soalan ni pun lebih kurang benda sama juga lah. Daripada Eddie ya. Yalah betul. Siapa yang pergi Trans City Wangsa 5 hari memang sah solat. Okey, sini saya nak tambah sikit tentang solat jemaah. Kalau ikut mazhab Syafi'i 3 hari 2 malam saja. Tapi itu kalau kita dah memang set untuk perjalanan kita, contohnya kita nak pergi ke Al-Usta, kita nak pagi 3 hari 2 malam, maka kita boleh jemaah. Kalau kita lebih 5 hari kita nak pergi ke Al-Usta, maka ada qaul dalam mazhab Syafi'i tak sah kita untuk buat solat sebab kita dah lebih daripada 3 hari 2 malam. Tapi kita kena ingat, bila kita naik Trans City Wangsa tu, kita tak ada checkpoint tertentu. Kita kena berjalan selama 5 hari. Maka dibolehkan sepanjang 5 hari tu kita berjamaah. Walaupun sampailah 10 hari, 14 hari kita boleh jamaah. Sebabnya dalam Hajjatul Wida' memang Rasulullah ada buat solat jamaah selama 14 hari. 14 hari ya, lama tu. Maksudnya dalam Islam dibolehkan untuk jamaah dalam keadaan kita buat program. Saya pernah jamaah lebih daripada 10 hari bila ada satu program tu melibatkan program tak duduk setempat. InsyaAllah boleh ikut ya. Okey, soalan daripada anak putih comel. Comel anak ni. Okey. Kita tangkap ikan dalam bot. Lepas tu duduk tengah laut kan. Atau di pinggir pantai, boleh tak guna air laut? Air masin. Dia ada 7 air yang dibolehkan untuk kita bersuci. Air laut, air hujan, air embun, air mata air, air perigi dan satu lagi air semua tu boleh digunakan lah. Yang apa tu? Air salji. Salji pun dia boleh. Salji tu pun kena bagi cair dulu baru kita gunakan. Dia tak boleh masa beku tu kita buat. Saya pernah duduk di Sira 4 musim, duduk masa main salji tu. Kalau kita nak ambil wuduk, nak tunggu dia cair tu, ya Allah, sebab semua beku. Memang kena bagi air dulu baru boleh guna. Air laut salah satulah. Dan solat kalau keadaan duduk ni, kalau memustahilkan kita untuk solat sempurna berdiri. Dalam bot contohnya ombak kan, kita punya bot tak stable, maka kita solat duduk lah. Kita solat duduk. Duduklah macam mana pun kita solat. Yang pentingnya tahu arah kiblat, kita solat. Lepas tu bot nak pusing arah mana pun biarlah. Yang pentingnya mula-mula kita dah menghadap arah kiblat. Kita dah tahu dah ini adalah barat. Ataupun kalau dari segi bearing dia 292 kan. 292. Kita dah dapat dah 292. Maka dah menghadap dah 292 tu dia punya bearing, kita solat lah. Bot nak pusing pergi 360 darjah ke mana pun dah tak ada masalah. Sebab apa, kita dah menghadap kiblat pada awalnya. Dan solat dalam keadaan duduk. Kalau tak boleh duduk Ustaz, baring. Baring lah. Memang tak boleh. Sebab apa? Mabuk laut dah ni. Dah tak boleh duduk je, pening, muntah. Maka ambil wuduk, solat dalam keadaan baring. Muka kita menghadap arah kiblat mula-mula dan kita solat. Itu sebab apa? Dah tak boleh dah. Ustaz dah tak boleh bangun dah Ustaz. Dah muntah munggik, kita kata orang Perak kan. Dah muntah munggik dah ni. Sebab apa? Muntah dah letih dah. Dah exhausted dah. Keluar habis dah. Apa tu muntah hijau orang kata kan. Jadi itu pun wajib solat. Dah tak boleh duduk, maka baring. Sampai begitu sekali ya. Wajibnya kita menunaikan
solat. Kalau duduk pinggir pantai tu untunglah. Kita ambil duduk dekat ngai laut tu, kita solat je lah. Tak ada sejadah, atas pasir pun boleh. InsyaAllah. Okey, doa pula dia tanya. Dia tanya kita doa. Rabbi yassir wa la tu'assir. Nampak Ustaz nampak kan? Sikit line clear ke ni? Okey. Apakah doa ataupun amalan yang boleh diamalkan? Ustaz hilang pula dah. Kita tunggu sekejap. Kita pun ada lebih kurang dalam 20 minit lagi untuk sesi ni. Kita tunggu Ustaz lagi masuk balik. So Syamim, Ikram, kita harap dapat bersabar sama-sama kita. Muhammad Rizam Sahak pun ada tanya soalan lagi, kita tak masukkan lagi. Pak Johor memberi cadangan, patutkah? So saya rasa itu satu yang benar patut dan memang telah disebut tadi. Kita bagi tunggu Ustaz jawab. Okey, minta maaf. Ada masuk balik dah. Okey, minta maaf. Hilang kejap. Hilang je. Hilang dari radar. Okey, terus pada soalannya. Syamim. Daripada Ikram. Apakah doa ataupun amalan yang boleh diamalkan ketika masuk untuk melakukan aktiviti pendaki gunung dan mengelakkan malangan ataupun perkara yang mistik? Okey, yang pertama sekali, masuk mana-mana tempat pun, pertama ikhlaskan niat kita. Tak ada kita nak meninggi diri, besar diri. Ya Allah. Okey. Baru nak tulis. Tak apa, kita bersabar kejap. So yang Eddie claim tadi kita dah jawab. Okey. Yang anak putih comel, insyaAllah kita syukran. Alhamdulillah, terima kasih. Muhammad Zawani. Okey, kita dah jawab tadi. Kita tersangkut lagi adalah yang apa nama? Anak putih soalan jawab dah kot. Baru jawab tadi ya. Okey. Okey, minta maaf. Hai, Beres. asyik ni je lah. Putus juga. Okey, amalan doa yang baik. Okey, amalan ataupun doa yang baik. Yang pertamanya, bila nak masuk hutan, kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang biasa kita baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu dalam Al-Ma'thurat ada. Kalau kita buka boleh Google juga doa-doa masuk hutan, insya-Allah itu akan baca. Yang keduanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung daripada Allah daripada yang sepenuhnya daripada kejahatan makhluk. Maka insya-Allah Allah akan lindung kita ancaman daripada atas dan daripada bawah. Maksudnya daripada langit dan daripada bumi. Gitu ya. Yang ketiganya, setiap kali kita nak buang air kecil atau buang air besar, tempat-tempat yang kita rasa tak yang kita katakan tempat tu kita rasa lain macam, maka kita bacalah doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan syaitan betina, syaitan jantan. Itulah. Kita baca tu pun insya-Allah dah memadai. Tak adalah kita bolehlah dulu-dulu kita selalu tok nenek cu nak tumpang buang air kecil ke apa kan. Tak ada. Yang punya yang hutan ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma syaratnya janganlah kita ni masuk hutan tu kita cakap yang cakap besar, tinggi diri, tu siapa pun tak suka. Dan kita kalau kawan-kawan kita pun cakap besar pun kita tak suka. Tapi kalau kita duduk tempat yang tak sepatutnya bila kita cakap yang benda yang besar, meninggi diri ni, itu tak sesuai lah. Tak sesuai. Cuma doa ataupun yang baik, itulah yang biasa yang saya baca. Kita baca itulah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, dan juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam al-ma'thurat ada doa ni, ada ma'thurat bacaan pada pagi, waktu pagi dan petang. Sebenarnya bukan saja nak masuk hutan, pagi dan petang sehari bagus kita amal ya. InsyaAllah Allah akan pelihara kita. Allah akan pelihara kita, keluarga kita dan orang dekat kita insyaAllah. Boleh kot noh? Kami Ikram. Ini mungkin dari segi pandangan tak dapat nak mendengar pendapat Ustaz lah, Nizam mungkin tak ingin Ustaz masuk balik kot sekejap. Kita pun in fact ada beberapa soalan dari segi yang dah orang WhatsApp kita tanya. Okey, sambung balik. Yang dah orang WhatsApp kita tanya. Okey, sambung balik. Tadi cukup noh. Okey, masih lagi soalan daripada Muhammad Rizam Sahak. Hiking bila dah penat sampai ke campsite, padat dengan aktiviti sepanjang hari. 2 aktiviti wajib untuk beraktiviti secara kumpulan, solat jamaah, sesi ta'aruf dan refleksi. Sebelum maghrib isyak. Jadi masuk relatif gogo. Pendapat Ustaz. Okey, sebenarnya untuk buat apa-apa program, memang pertama sekali kita lihat pada matlamat program. Sangkut lagi. Tunggu sekejap. Ujian kuat ujian kita lah yang nak bincang baru. Semua tangan. Sabar. Ini okey, kita tunggu sekejap. Lagi Ustaz masuk balik. Kuat ujian kita ya, Nizam, betul. Kita ada 2-3 soalan lagi. Ada 3 soalan lagi. Okey. Hai. Teruk sangat line malam ni. Relax. Kawasan saya ni hari ni rasmi malam ni PKPD.
Depa dah apa tu bubuh apa tu jaring duk Pendawan. tengah bubuh malam ni lah. Nak Ha. gawai, nak dawai je lah. Mungkin lain pun masalah dia. Dengan lain-lain pun depa pun dawai. Lain. Okey, balik pada soalan tu tentang Ya. apa pendapat Ustaz tentang kalau program program apa-apa program dia melihat kepada matlamat program. Adakah program tu wajibkan masukkan aktiviti dalam bentuk keagamaan lepas maghrib, lepas isyak ni. Tapi dia bertengok pada kesesuaian program. Kalau dah letih, kita dah letih sangat-sangat, mungkin lepas maghrib tu dah tak sesuai, maka kita tak payah buat. Kan? Cuma yang solat berjamaah tu adalah baik kalau tengok pada kawasan. Kawasan tu sesuai. Dan contohnya bila ada lelaki perempuan, sebaik-baiknya perempuan kalau tempat tu betul-betul luas, baru boleh perempuan duduk di soft belakang, lelaki di soft depan. Tapi kalau nak duduk rapat-rapat berimpit ke solat dengan lelaki perempuan, maka tak perlu. Biarlah solat lelaki-lelaki, perempuan dengan perempuan. Itu lebih baik sebenarnya. Itu yang terbaik. Melainkan aktiviti itu memang kita dah programkan, dah masukkan dalam tentative program. Dan memang nak kena buat, maka kita perlu buat. Dilihat pada matlamat program tersebut jugalah. Bukanlah maksudnya bila ada program tu dan program ini biasanya program yang kita dah biasa dengan tim kita, tak apa. Kalau orang baru mungkinlah dia akan rasa kalau dia kekok, maka dia start selesa dengan program yang kita buat. Melainkan kita dah beritahu dah perjalanan program nanti kita akan ada setiap malam ada solat apa berjamaah sekali dan juga ada refleksi keagamaan, maka tak ada masalah. Jadi kita ikut pada matlamat program dan juga kesesuaian ni. Jadi tapi bukanlah maksud saya ni saya kata solat sendiri-sendiri, tak. Kalau sesuai untuk solat jemaah maka lebih better solat jemaah. Ini Mustafa Al-Bakri Omar. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita sembahyang seorang dan baca senyap, baca dalam hati, sah ke sembahyang kita? Okey, bacaan apabila kita sebut tentang baca, maka perlulah dia dilafazkan oleh kita punya lidah, didengari oleh telinga. Kalau kita baca dalam hati, maka itu bukan baca. Itu hanya Quran pun kalau kita ambil, kita hanya tengok, kita rasa kita baca alif lam mim zalikal kitab, dilintas dalam kita punya akal. Itu bukan bacaan. Bacaan ni apabila dilafazkan oleh lidah kita, mulut kita ni, dan didengari sikit pun. Kalau kita baca, dengar sikit daripada telinga, itu baru dinamakan bacaan yang menyebabkan bacaan kita sah. Jadi dalam solat ada bacaan yang kita panggil rukun qauli. Rukun qauli ni ada 4 je. Takbir, Fatihah, tahiyat serta selawat Nabi dan juga salam. 4 je. Ini kena jelas. Lain tu kalau kita senyap baca dalam hati tak baca pun sah. Contoh tahiyat akhir tadi. Tahiyat sebenarnya rakaat kedua zuhur tak baca tahiyat tu, kita senyap je. Tak baca pun kita bangun, masih sah solat sebab itu bukan dalam rukun solat. Itu adalah sunat. Sebenarnya ulama kata kena sujud sahwi lah. Tapi kalau dari segi sembahyang sorangan dan baca senyap, baca biarlah dilafazkan oleh lidah, didengari oleh telinga walaupun sikit. Tak perlulah kita baca jamaah kadang tu setengah baca. Dia solat sebelah kita, dia baca tu nak dengar telinganya kuat. Mengganggu orang sebelah pun tak sesuai juga. Jadi kita baca tu sekadar dilafazkan oleh bibir dan juga didengari oleh kita je. Tapi kalau kita baca dalam hati, itu bukan bacaan. Dalam mazhab Syafi'i tak sah solat. Kalau kita melainkan kita solat jamaah. Jamaah ni imam dah baca Fatihah, maka kita ikut je imam. Maka itu dibolehkan. InsyaAllah jawab kot insyaAllah ya. Okey Pak Mus, terima kasih tanya. Ni daripada Eddie. Dalam aktiviti trekking dan hiking sekiranya wanita atau datang bulan mensyara bagus untuk buang tolong tanam, buang. Okey. Ini pun soalan yang penting sebabnya setengah ada yang muslimah ni dia tidak menjaga aspek ni. Dia kena proper. Dia kena bawa plastik khas untuk disimpan dia punya tu. Kalau ada sungai, air yang mengalir, dia basuh lah dia punya pad tu. Pad tu dia basuh. Kalau tak ada sungai, maka dia bubuh lah. Dia wrap dengan tisu dulu, baru dia bubuh dalam plastik ke.
Sampai dah dia jumpa balik rumah, dia buang, dia cuci dan dia buang dengan baik lah. Janganlah buang senang-senang je. Sebab apabila kita ada banyak kes gangguan mistik ni lah berlaku apabila tak jaga aspek. Sebab kita di alam lain, bila kita masuk je hutan, kita dah masuk daripada satu, kita kata daerah lah, yang banyaknya makhluk jin ni. Banyaknya makhluk jin. Dia orang memang suka dah hutan. Dan bukan satu kaum dalam tu. Ada kaum dalam tu yang Muslim, ada yang kata bunian lah, ada jin macam-macam nama. Tak tahu ni grup ni. Setiap hutan ni ada dia punya border dia. Yang border dia, bukannya abang kata hutan ni semua bunian. Tak, hutan kecil mungkin. Tapi kalau masuk hutan yang besar, dia akan ada border-border. Saya pernah ikut kawan saya yang Allah bagi kebolehan dia, adik-beradik dia semua Allah bagi boleh nampak benda ni. Dia bawa saya, bila setiap hutan dia kata, Ustaz, yang belakang tu kaum lain, yang depan ni kaum lain. Sebab apa? Belakang kita tengok hijau je, hutan tu hijau. Kita kena lintah satu kawasan yang agak semak, penuh dengan duri-duri tau. Duri-duri ni, bila saya lintah je duri tu, kawasan lepas tu semua kering. Tak ada rumput-rumput dah. Yang tadi belakang itu hijau, yang dalam ni semua gelap aje. Dia kata, Ustaz, yang ini kita dah masuk satu alam lain dah, kaum lain. Yang ini tadi banyaknya ada Muslim dah. Yang ni tak ada Muslim dah. Yang ni jin kafir dia. Ustaz tengok tak? Yang ni border dia. Nampak tadi? Kita tak perasan. Tapi bila pada cakap tu, oh ya, tadi kita kena lintas satu kawasan yang duri tu. Itu adalah border antara dua alam, dua kaum ni. Jadi kalau kita campak contohnya, kita punya tuala tu, kalau kita tempat Muslim tu mungkin dia faham. Dia tak kacau lah. Tapi kalau kita baling ke tempat jin kafir ni, mungkin dia boleh musik. Dia musik ni masalah lah. Tim kita pula yang kena ruqyah dia. Saya ni kalau bab ruqyah ni saya tak, sebab apa kadang tu ambil masa yang lama, kita jadi letih. Patutnya kita masa kita tu tak ada waktu, kita kena tumpu pada dia kan. Nak macam-macam. Jadi prevention is better than cure. Jadi bagi seorang muslimah yang baik, dia dah ready dah. Kalau dia datang bulan, maka dia sediakan satu bekas ras untuk dia simpan dia punya pet lah bila dia datang bulan. InsyaAllah. Terima kasih atas soalan. Okey, Hedi, soalan pesan dekat orang geng-geng perempuan tu, bawa saya siap. Dan dia kena basuh tu, kena ingat bukan mungkin balik rumah pun dia kena basuh dulu baru boleh buang. Okey, daripada Muhammad Zainal Abdul Qudud kita. Ini Presiden MCCA. Okey. Oh. Alhamdulillah sahlan. Presiden MCCA. InsyaAllah. Okey, soalan dia boleh saya jamak bila diikut khusus. Okey, semua pelajar, semua peserta non-Muslim, kita je seorang Muslim. Jadi kita cari masa untuk solat, susah nak dapat solat, terutamanya waktu zuhur. Kalau saya solat, maka saya terlambat pula seberi macam kurang baik Islam. Okey, soalan yang baik. Kalau dalam keadaan begini, maka kita dibolehkan. Tapi masa waktu zuhur, kan dalam hati kita dalam waktu zuhur tu kita tak dapat solat kan, kita nak jamakkan sekali dengan asar. Tapi bila kita tahu dah masuknya waktu zuhur, maka kita niatkan dalam hati kita nak jamakkan dengan asar. Jangan kita lepaskan gitu je waktu tu. Maksudnya kita dalam hati kita nak niatkan, aku nak jamakkan kerana waktu zuhur ni waktu asar. Jelah, memang bila kita dalam kelas yang kita perlu attend ni, maka kita diberi kelonggaran, maka dibolehkan. Kalau kita tak ada ruang lah, bila kita ada ruang untuk solat, maka sebaiknya kita solat. Tapi tak ada ruang, maka kita dijamakkan lah. Tapi waktu zuhur tu pastikan kita niat dalam hati, ya Allah aku nak jamakkan zuhur ni dengan asar. Kita lafaz niat jamak tu lah waktu zuhur, insyaAllah. Okey. Asalnya kita dah sampai ke hujung waktu. Saya rasa kita dah menjawab semua soalan. Yang lain dia merupakan macam memberi cadangan kepada PJRM. So saya rasa daripada Muhammad Rizal boleh tak inisiatif pihak PJRM dan Ustaz keluarkan. Okey, kita ambil dia. Ini mungkin akan dijawab oleh pihak PJRM sendiri.
dan Ustaz keluarkan satu listing berdasarkan gunung-gunung yang layak untuk pendaki dibolehkan jamak dan qasar base kepada kelayakan perjalanan ke gunung tersebut. Ini memudahkan. Ustaz nak jawab ah? Ah, Cuba tengok. Ini rasanya sekarang ni dah banyak dah yang kalau kita tengok dalam Facebook yang banyak juga yang apa tu orang yang dah keluar kan berdasarkan jarak satu gunung tu. Maka perjalanan yang lebih mengambil masa lebih daripada sehari semalam, maka dibolehkanlah kita untuk jamak. Dia boleh. Sebab dia kita berjalan tu lebih. Maksudnya syaratnya jalan kaki lah. Ya. Kalau contohnya kalau kita naik kereta lain. Naik kereta tak cukup 90 km tu, maka kita tak boleh nak jamak dan qasar. Tapi bila kita berjalan kaki sehari semalam lebih, maka kita dibolehkan untuk kita jamak dan qasar. Kalau kita nak listkan tu rasanya geng-geng gunung ni dah keluar lah. Dia jarak jarak semua gunung ni tempoh masa yang diambil untuk ni. Cuma ada orang dia contohnya dia orang dia Gunung Korbu. Dia duduk dekat Ulu Kinta, memang kaki Gunung Korbu contohnya. Dia rasa dia sepanjang jalan tu dia tak nak jamak. Dia pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak nak jamak sebab dia kata bagi dia rumah dia tak jauh daripada Gunung Korbu tu sebelah-sebelah je. Walaupun di jalan kaki dia tu kena ambil masa 2 hari 3 hari. Allahu Akbar. Okey, nanti kita tunggu Ustaz masuk balik. Nanti kita akan tamatkan sesi kita. Ada siapa nak bagi soalan lagi? Satu lagi kot sempat. Kita dah pun 10.30 dah. Okey. Husin Rashid hadir, Abang Husin kita. Diver kita ni. Johar. Okey. Alright. So mungkin kita tunggu Ustaz masuk sekejap. Okey, ngomong boleh. Okey, jadi bagi orang yang dia tak nak ambil kita panggil kemudahan yang Islam bagi tu, dia rasa dia nak solat, contohnya dia duduk di kaki Gunung Korbu di Ulu Kinta ataupun kaki Gunung Tahan, dia kata saya duduk kat Merapuh, jalanan ni walaupun 3 hari tak nak jamak, tak ada masalah. Cuma siapa yang perjalanan satu yang lebih daripada sehari semalam, maka dibolehkan dia untuk jamak dan qasar, insyaAllah. Dan senarai list gunung tu rasanya dah ada banyak dah yang keluar kan. InsyaAllah kita boleh search dalam Facebook pun ada, insyaAllah. Boleh ke noh? Okey, so saya rasa terima kasih Ustaz Tekak Lab. Okey, so kita pun dah 10.30 lebih dah. So saya bagi pihak Sultan Jalutih Negeri Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Isam yang at least setia bersama kita pada malam ni, walaupun dengan line yang tersangkut-sangkut, masuk keluar kesungguhan beliau bersama kita pada malam ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih pada komen-komen yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita pada dalam sini. Dan of course macam Johar kata, program yang baik, tapi Tuhan uji kita dengan suara dan gambar tersangkut-sangkut. Mungkin ada hikmah di dalam ujian ini. Itulah sabar menanti hingga akhir program. Apa-apa pun Allah sudah catat amalan kebaikan yang telah kita lakukan malam ini, alhamdulillah. Okey, Syafa Arin, terima kasih Ustaz. Nanti kita asah pisau sama-sama. Okey. Okey, saya nak minta saya nak tunggu kejap Ustaz masuk sekejap sekali lagi. Saya minta dia nak mendoakan kita di akhir kelas sebagai penutup sesi kita pada malam ni. Kita bagi masa sikit lagi. Saya takut dia tak boleh masuk terus kot.
Okey. Nanti video ni siapa yang terlepas boleh check balik dekat kita punya YouTube kat YouTube. Okey, Ustaz, kita sudahi dengan doa daripada Ustaz sebagai penutup sesi ni. Bau. Ya. Okey. Okey. Okey Ustaz, sebagai doa penutup kita pada malam ni. Start balik. Okey. Duk sangkut. Tak apa. Okey. Ni dah okey dah. Ustaz buat doa sikit untuk last penutup. Doa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Boleh ke dah? Boleh. Okey. Saya rasa kita tidak berkesempatan untuk nak dapatkan doa daripada Ustaz pada malam ini. Mungkin apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz pada malam ini dengan beberapa perkongsian yang telah dibuat oleh beliau dapat kita manfaatkan dan dapat kita kongsikan kepada orang lain, dan bagi pihak PJRM sendiri berkongsikan link-link tu yang kamu nampak dekat kita punya komen tu. Mungkin itu dah mendatangkan manfaat kepada kawan-kawan kita yang lain, dan kita cuba lagi kan. Okey, so saya sudahi untuk event kita pada malam ini, dan insyaAllah kita akan cuba usulkan untuk siri yang ke-13. Ini adalah hentak order untuk siri yang ke-12, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi kepada siri yang ke-13 yang akan kita maklumkan nanti. So saya bagi pihak PJRM mengucapkan terima kasih kepada semua, dan of course terima kasih kepada Ustaz Isam yang dah hilang daripada radar untuk bersama kita pada malam ini. Mungkin kalau ada waktu-waktu yang lain dengan talian yang lebih elok, kita akan bersama dengan Ustaz lagi. Kita boleh simpan segala soalan-soalan kita tu untuk dijawab, dan kemungkinan saya akan dapatkan Ustaz untuk menjawab soalan-soalan yang belum dijawab lagi. Jika ada di dalam ruangan komen, dijawabkan secara bertulis di atas ruangan komen itu sendiri. So di akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak, dan kita akhiri majlis ilmu kita ni dengan bacaan tasbih kifarah dan juga surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين والصالحين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum semua. InsyaAllah kita jumpa lagi.